Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Surau Al-Ikhlas, Jalan Nibung, Bukit Jelutong, Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Minta maaf, saya berkuliah ini dari dalam kenderaan kerana dalam perjalanan. Jadi apa pun insyaAllah tidak dalam keadaan bergerak lah, kenderaan yang stop, berhenti di pinggir jalan, bukannya sambil memandu sambil berkuliah, tidak. Jadi saya akan sambung pengajian kita ini, yang mana kita sampai ke muka surat 109. Selesai dalam kuliah yang lalu kita menerangkan bahaya yang akan berlaku sekiranya seseorang itu menolak kaedah takwil, kaedah mengalihkan sesuatu lafaz daripada makna yang zahir kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut supaya dialihkan daripada makna zahir tersebut. Itu telah selesai. Tetapi salah satu yang masih ada kaitan dengan tajuk tersebut di muka surat 109, yang cetakan lama, iaitu berkaitan tentang makna istiwa. Soalan, apakah makna istiwa dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsy istawa? Kalau kita terjemahkan, Ar-Rahman itu di atas arash, ia istiwa. Baik. Jadi sekarang ini mula dipopularkan bahawa ayat ini dikatakan menjadi dalil bahawa kita orang-orang yang beriman wajib beriman bahawa Allah Ta'ala bertempat. Dan tempat Allah itu adalah di atas arash. Macam mana atas arash tu tak sama seperti makhluk, kata mereka. Yang penting kita kena kata Allah berada di atas arash, dan sebahagian mengatakan kita kena mengatakan Allah bersemayam
yakni duduk di atas arash. Macam mana duduk, itu tidak sama seperti makhluk, kata mereka. Jadi benarkah yang demikian? Sebelum saya pergi kepada menghuraikan tajuk istiwa ini, Ustaz Mahathir masukkan kerana telah berlaku kekeliruan. Mungkin kekeliruan ini boleh digambarkan dengan apa pengalaman yang saya alami pada tahun 2020, kalau tidak silap saya, 16 September 2020, ketika saya dijemput untuk berceramah di sebuah masjid di negeri Melaka. Jadi asalnya oleh kerana itu hanyalah ceramah, bukannya kuliah. Jadi pihak penganjur bercadang tidak ada sesi soal jawab, tidak ada sesi soalan. Tetapi ketika saya sedang menyampaikan ceramah, dibisik oleh penganjur bahawa ada jemaah yang insist, yang ingin juga bertanya soalan. Jadi saya kata tak apalah, kalau orang itu dah nak tanya, tak apalah, kita bagilah ruang untuk dia bertanya soalan. Jadi bila diberi ruang untuk beliau bertanya soalan beliau lebih kurang katanya, Ustaz, adakah saya menjadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Kalau saya kata istiwa tu ada bagi Allah, adakah saya jadi kafir? Jadi saya terkejutlah dengan soalan itu, lalu saya terangkan. Saya kata, Tuan, terbalik tu Tuan. Sebenarnya kalau Tuan menafikan istiwa bagi Allah, yang itu yang bawa kepada kufur. Kerana Tuan menafikan apa yang telah sabit dalam Quran dan hadis. Jadi kenapa jadi begitu? Ini ada kaitan dengan apa yang kita nak bincangkan pada kuliah kali ini, iaitu beliau menyangkakan bahawa dalam memahami Ar-Rahman al-Arsy istawa, umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asyairah wal Maturidiyah, mereka menolak istiwa. Mereka tak terima istiwa yang Quran sebut itu. Yang bagus pada pemikiran dia adalah golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Bila Quran kata istiwa, Wahabi terima istiwa. Asyairah tidak. Quran dah kata istiwa, Asyairah tolak. Asyairah takwil. Itu yang terbayang dalam fikiran dia. Jadi ini adalah kekeliruan sebenarnya. Tidak berlaku demikian. Yang berlaku adalah sama sahaja umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Asyairah Maturidiyah, demikian umat Islam yang beraliran Wahabi, kedua-duanya menerima dan menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala. Tidak ada dari dua kumpulan ini yang menafikan istiwa bagi Allah, tidak ada. Dengan lagi persoalannya adalah apa makna istiwa. Ini yang Ustaz Mahathir tanya dalam buku ni. Apakah makna istiwa? Adapun menerima istiwa, tidak ada khilaf. Wajib kita terima, wajib kita tetapkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita tolak, jelas dalam Al-Quran ada ditetapkan istiwa tersebut. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu salah satu ayatnya. Tuhan yang Rahman istiwa atas arash. Baik. Persoalan apa makna istiwa? Di sinilah timbul perbezaan di antara umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Asyairah Maturidiyah dengan golongan Wahabi dalam menetapkan makna. Bukan dalam menetapkan istiwa. Istiwa sama-sama setuju. Dalam menetapkan makna, umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka ada dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akidahnya sama. Sementara Wahabi mempunyai pendekatan yang membawa natijah akidah yang berbeza. Umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan kedua-dua pendekatan yang mereka terima itu, membawa kepada akidah yang dikenali sebagai akidah tanzih. Tanzih berarti mensucikan Allah Ta'ala dari sebarang kekurangan. Tanzih berarti mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai makhluk. Tak mungkin Allah Ta'ala menyerupai makhluk, dan tak mungkin Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi itu pendekatan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Asyairah dan Maturidiyah. Sementara golongan Wahabi, mereka mempunyai pendekatan yang membawa kepada akidah tashbih. Membawa kepada akidah yang meyakini bahawa ada persamaan antara Allah Ta'ala dan makhluk. Mungkin mereka tidak sebut secara ekspres, secara sarahah, secara terang, tetapi natijahnya begitu. Menyamakan Allah seperti makhluk.
Jadi beza antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan Wahabi bukan terima atau tolak istiwa, dua-duanya terima, tapi beza pada menetapkan makna. Makna yang diterima oleh Asy'ariyah Maturidiyah adalah makna yang membawa kepada tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, sementara makna yang diterima oleh golongan Wahabi membawa kepada tashbih, menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Itu beza dia. Jadi kita nak kena faham yang itu. Baik, apa dia dua pendekatan yang diterima oleh golongan Asy'ariyah Maturidiyah? Apa dia dua pendekatan yang diterima oleh Ahli Sunnah wal Jamaah? Jawapannya, pertama adalah pendekatan yang dikenali dengan nama tafwid. Ya, tafwid, perkataan bahasa Arab daripada fawwada yufawwidu tafwidan. Makna fawwada yufawwidu tafwidan ini adalah menyerahkan bulat-bulat. Serah betul-betul, serah bulat-bulat. Apa makna serah bulat-bulat di sini? Iaitu menyerahkan makna istiwa itu kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang tahu, kita tak tahu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala lah yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat ni, kita tak tahu. Oleh itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Tak perlu kita bincang. Itu pendekatan yang dipanggil tafwid, atau dikenali juga pendekatan ini, nama yang lain bagi pendekatan ini adalah takwil ijmali. Takwil secara umum. Kenapa takwil? Kerana dialih daripada makna zahir yang tidak layak dengan Allah, seperti makna istawa dengan makna duduk, istawa dengan makna istiqrar, yakni menetap. Ini makna-makna yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dinafikan. Habis kalau begitu apa makna istiwa? Maknanya adalah makna yang layak dengan Allah. Kita serah kepada Allah. Itu dia takwil tapi ijmal, umum saja. Sementara pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang dikenali sebagai takwil, ataupun lebih spesifik takwil tafsili. Takwil secara terperinci. Yang ini yang dipegang oleh kebanyakan khalaf, generasi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian lebih ramai yang berpegang dengan pendekatan takwil tafsili ini. Takwil secara terperinci ini. Sementara umat Islam yang generasi salaf, kebanyakannya mereka berpegang dengan takwil secara ijmali sahaja. Takwil secara umum sahaja. Tidak secara spesifik. Jadi itu yang beza dari segi pendekatan, tetapi natijah akhirnya sama. Kenapa kita kata natijah akhirnya sama? Kerana sama-sama tanzih, sama-sama mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Cuma beza dia, kalau tahwid tidak ada satu makna tertentu, maknanya itu pastilah makna yang layak dengan Allah. Misalnya dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pendekatan takwil secara tafsili, pendekatan takwil secara terperinci, mereka menerima makna yang ada dalam bahasa. Itu yang pertama, kerana bahasa ni yang menentukan makna. Tak bolehlah satu perkataan tu kita fahami dengan sesuatu makna yang dari segi bahasa tak ada makna macam itu. Dia mesti sekurang-kurangnya dari segi bahasa ada makna yang sedemikian. Yang kedua, syarat ini penting, iaitu makna dari segi bahasa tadi mestilah tidak bercanggah dengan akidah. Kalau bercanggah dengan akidah, tidak dimaknakan dengan makna tersebut. Tapi kalau tidak bercanggah dengan akidah, masih diterima makna tersebut. Misalnya, daripada banyak-banyak makna istawa, istawa ni banyak maknanya. Istawa boleh dengan makna duduk, istawa boleh dengan makna menetap, istawa boleh dengan makna seimbang, istawa boleh dengan makna matang, istawa boleh dengan makna menguasai, istawa boleh dengan makna menggagahi. Ada lebih kurang 14 atau 15 makna istawa. Jadi, misalnya, kalau dikatakan istawa itu dengan makna menguasai, Ar-Rahmanu alal arshi istawla,
Tuhan yang Rahman istiwa atas arash dengan makna Ar-Rahmanu alal arsy istaula. Tuhan yang Rahman menguasai ke atas arash, maka dari segi bahasa, ia memang ada kemungkinan makna tersebut. Dari segi akidah, kalau kita katakan Allah Ta'ala menguasai arash, itu jelas disepakati oleh semua. Even golongan Wahabi pun, walaupun mereka mengkritik takwil, mereka kata tak boleh takwil, tapi kalau kita tanya mereka, betul atau tidak Allah menguasai arash? Ya betul. Mereka tidak akan nafikan. Ataupun ada sebagian ulama seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau melihat antara makna istawa yang sesuai untuk dimaknakan adalah qahara. Salah satu makna istawa adalah qahara. Istawa ala ay qahara ala. Qahara ini maknanya menggagahi. Makna menggagahi macam mana? Maknanya arash digagahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya arash itu terpaksa patuh kepada kehendak Allah Taala. Jadi daripada sudut mana jelas disepakati. Memang arash kena patuh kepada apa yang Allah Taala kehendaki, kerana arash itu makhluk Allah. Apa saja Allah takdirkan untuk arash, maka itu yang akan berlaku. Maka menerima makna menggagahi itu tidak bercanggah dengan akidah. Ini yang dikatakan pendekatan takwil secara tafsili, takwil secara terperinci. Jadi yang penting sama ada takwil secara ijmali, iaitu serah makna itu bulat-bulat kepada Allah, ataupun takwil secara tafsili, diterima makna yang dari segi bahasanya ada dan dari segi akidah tidak bercanggah, kedua-duanya diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bila pergi kepada aliran Wahabi, mereka cuba juga seperti Ahlussunnah wal Jamaah tidak mahu menyamakan Allah seperti makhluk. Tapi mereka tidak perasan dengan mereka memilih makna yang tertentu, mereka telah terjatuh pada tashbih. Contoh ya, mereka mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, bermakna Allah bertempat di atas arash. Tapi mereka akan cover lah di hujung itu, mereka akan sebut tapi tidak samalah seperti makhluk. Ataupun mereka kata istawa itu bermakna Allah duduk di atas arash tapi tidak sama seperti makhluk duduk. Jadi mereka merasakan dengan mereka kata bertempat atas arash tapi tak sama seperti makhluk bertempat, mereka mengatakan Allah itu duduk di atas arash tapi tak samalah seperti duduknya makhluk, mereka merasakan mereka sudah terlepas daripada tashbih. Ini keliru. Kerana apa? Kerana bertempat itu adalah sifat makhluk. Tempat itu wujud, bila Allah ciptakan makhluk, maka ada tempat dia. Tapi bila kita kata Allah juga bertempat, dan tempat Allah adalah di atas arash, berarti sudah ada tashbih di situ. Bila sudah ada tashbih, menyambung dengan perkataan tapi tak sama seperti makhluk, ia tidak menyelesaikan. Sebagai contoh ya, saya kata contoh yang ekstrim, yang insya-Allah lah kata-kata Wahabi pun tidak akan kata begitu. Misalnya kita kata Allah juga boleh beranak, tapi beranak yang layak dengan Allah lah. Tak samalah macam makhluk beranak, tapi Allah boleh beranak dengan cara Allah sendiri. Jadi sebenarnya tidak selesai. Walaupun orang tu kata tak sama seperti makhluk, tapi beranak itu sendiri sudah tidak layak dengan Allah Ta'ala. Beranak itu sendiri adalah sifat makhluk. Maka bila kamu kata Allah boleh beranak, cuma beranaknya Allah tu tak samalah macam beranaknya makhluk, tidak selesai masalah. Ataupun macam dalam hadis yang kita bacakan dalam kuliah yang lalu ya, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam maritu falam tazurni, wahai anak Adam aku telah jatuh sakit, kau tidak ziarah kepada aku. Adakah boleh kita kata berdasarkan hadis tadi Allah juga sakit, Allah juga boleh bersifat sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Tak samalah macam manusia sakit, tak samalah macam binatang sakit, sakit yang layak dengan Allah. Tidak perasankah bahawa sakit itu kekurangan? Jadi tidak ada yang namanya sakit yang layak dengan Allah. Habis itu Allah sendiri yang dalam hadis kursi sebut marid tu, aku sakit. Bahkan Allah sendiri dalam hadis tersebut mentakwil. Apabila berlaku anak Adam itu merespon kepada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah menerangkan yang dimaksudkan dengan marid tu, yang zahirnya berarti aku telah sakit, sebenarnya bermakna maridha abdi fulan, telah jatuh sakit
hamba aku si fulan, padahal kamu tidak pergi ziarah dia. Jadi takwil itu sebenarnya adalah uslub hadis, uslub Al-Quran. Maka sangat-sangat keliru kalau satu orang tu dia menolak konsep takwil semata-mata kerana dia ta'assub kepada pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah yang menolak takwil kepada Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Jadi kena ingat, Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada makna yang hakiki, ada makna yang majazi, ada makna yang actual, ada makna yang metaphorical. Maka menolak takwil seolah-olah kita melayan Al-Quran dan hadis ini tidak sebagaimana bahasa Arab. Dan sebenarnya bukan bahasa Arab sahaja, bahasa-bahasa yang lain juga ada makna yang hakiki dan ada makna yang majazi, makna yang actual dan makna yang metaphorical. Bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu pun ada yang sedemikian. Ya. Jadi nak tak nak kita terpaksa takwil, ya, alih daripada makna yang tidak layak pergi kepada makna yang sesuai. Ni mana datang yang tak layak ni? Itu kita kena faham, ya. Orang-orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka memang cukup anti, ya, kepada takwil ini. Mereka kata itu adalah tak betul, dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian, ya. Kalau kita lihat pendirian Ahlussunnah wal Jamaah ini sebenarnya disokong dalam Al-Quran dan pendirian Wahabi ditolak. Iaitu kita lihat ayat 7 surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kamu Al-Kitab, ya, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu terkandung ayat-ayat yang muhkamat, ya, ayat-ayat yang jelas, pasti maknanya itu. Tetap, tidak mansukh, tidak dinasahkan. Itu memang ayat yang tetap, pasti, jelas. Hunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah induk kepada Al-Quran. Maknanya itulah yang menjadi tonggak pegangan utama dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada yang lain, ayat Quran juga mutasyabihat sifatnya. Iaitu ada kesamaran, tak jelas. Ada soal tasyabuh ni, kesamaran. Seolah-olahnya begini, tapi seolah-olahnya begitu. Ada ayat yang Quran yang sifatnya macam tu, tak jelas makna dia. Tapi macam mana nak buat? Maka kita kena pilih jalan yang betul. Jangan silap pilih cara. Silap pilih cara, jadi sesat. Allah dah cerita dulu. Mula-mula Allah cerita yang sesat dahulu. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zair, ada bengkok, ada cenderung kepada sesat. Apa orang ni buat? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka orang-orang ini mereka akan ikut yang sama-sama tu. Kenapa mereka ikut yang sama-sama? Yang muhkamat kan ada, yang hunna umul kitab, yang itu merupakan induk pada Al-Quran kan ada. Kenapa pergi ikut yang sama-sama? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Kerana dia mencari fitnah, yakni persengketaan, perbalahan, pertikaian. Kan yang dah sepakat ada, iaitu Allah tidak sama seperti makhluk. Kenapa pergi kepada yang sama-sama tadi? Wa ibtigha ta'wili. Kerana dia nak juga menafsirkan. Padahal tidak dibebani untuk kita menafsirkan ayat mutasyabihat. Kenapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Ini asas kenapa pendekatan yang pertama yang diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah pendekatan tafwid. Serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah. Dah tidak ada orang yang tahu mana sebenar kecuali Allah, ya serah kepada Allah lah. Allah yang tahu. Itu satu pendekatan. Kenapa pula dengan pendekatan ta'wil dan tafsili tadi? Yang menerima adanya makna-makna yang tak bercanggah dengan ayat muhkamat, ya? Makna-makna yang tak bercanggah dengan kesempurnaan Allah Ta'ala diterima. Seperti menguasai arash, menggagahi arash. Kerana boleh jadi ayat tadi kita wakaf berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tapi dalam bacaan yang kedua, qiraat yang kedua, tidak wakaf di situ.
Tidak berhenti di situ, tapi sambung, wasal ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikhun, yang mendalam ilmunya. Jadi kalau ikut qiraat yang kedua ni, yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat adalah Allah dan orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu dia, dia juga tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Jadi bila orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka menerima makna-makna yang tidak bercanggah dengan akidah, maka itu masih lagi disokong oleh ayat suci Al-Quran. Yaquluna amanna bihi. Orang yang rasikh ini mereka berkata kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Setiap satu tu daripada Tuhan kami. Maknanya yang muhkamat daripada Allah Ta'ala, yang mutasyabihat juga daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita tolak salah satu. Kita mesti terima muhkamat, kita mesti terima yang mutasyabihat. Cuma yang muhkamat maknanya jelas, yang mutasyabihat maknanya sama-sama. Maka yang mutasyabihat itu sama ada kita serah makna sebenar kepada Allah, tafwid ataupun takwil ijmali, atau kita menerima makna yang tidak bercanggah dengan yang muhkamat. Kerana kalau kita mengambil makna yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti Allah satu apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengannya satu apapun ya. Maka ketika itu kita seolah-olahnya telah menolak ayat muhkamat. Sedangkan kullun min indi rabbina. Setiap satu, yakni yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah, maka tidak boleh kita memahami ayat mutasyabihat dengan kefahaman yang membatalkan ayat yang muhkamat. Tidak boleh. Lebih-lebih lagi, kita fahami bahawa yang muhkamat ini, yang jelas ini, dia adalah umul kitab. Dia adalah induk kepada Al-Quran. Dia yang menjadi rujukan. Sementara yang mutasyabihat ini, kita serahkan makna kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah, ataupun kita menerima makna yang tidak bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Yang itu yang penting. Kenapa? Dalam ilmu memahami Al-Quran, dia ada satu ilmu namanya ilmu dilalat. Ilmu yang mengkaji lafaz Al-Quran ataupun lafaz hadis menunjukkan kepada makna apa. Jadi dalam ilmu dilalat ini, lafaz Al-Quran dan hadis dibahagi kepada dua. Ada yang maknanya jelas, terang, ada yang maknanya kabur, tak jelas maknanya. Jadi makna yang jelas terang ini dia bahagikan kepada 4 level. Yang jelas sahaja zahir, yang lebih jelas nas, yang lebih jelas lagi itu adalah yang mufassar, dan yang paling jelas namanya muhkam. Muhkam ni memang jelas, tidak ada ragu-ragu. Sementara yang kabur, yang tidak jelas maknanya juga ada 4 level. Ada yang khafi, kurang jelas ya. Ada yang muskil, lagi tidak jelas. Ada yang mujmal, lagi kabur. Dan yang paling tak jelas, yang paling kabur namanya mutasyabih. Jadi sangat-sangat keliru dari segi disiplin ilmu untuk orang menjadikan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas maknanya itu sebagai dalil akidah. Tak boleh. Memang ayat Quran. Tapi dalil akidah mesti qat'i. Ini ayat Quran Ustaz, tak kata qat'i. Ya. Memang ayat Quran qat'i yusubut. Pasti daripada Allah Ta'ala, pasti daripada Nabi SAW. Tapi ayat Quran yang mutasyabihat, zonniyud dilalah. Ada keraguan dari segi makna. Tak boleh jadi dalil akidah. Bahkan kalau ayat mutasyabihat, keraguannya itu sangat besar. Sehingga wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi macam mana nak jadikan dalil dalam bab akidah? Tidak boleh. Habis itu tolaklah ayat mutasyabihat. Tidak boleh tolak. Kena terima. Tapi jangan dimaknakan ayat mutasyabihat dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Faham yang itu insya-Allah kita tidak terjerumus kepada fahaman tashbih ya. Baik, saya kembali kepada yang diterangkan oleh Ustaz Mahathir dalam kitab ini. Bila menyebutkan bahawa Imam Malik rahimahullah taala berkata istawa kama wasafa nafsuhu ataupun kama wasafa nafsahu wala yuqalu anhu kaifun wa kaifun anhu marfu'. Jadi Allah Ta'ala tu istiwa lah. Sebagaimana Allah kata istiwa, istiwa lah. Allah sendiri yang disifatkan sebagai istiwa. Kita terima.
Dan tidak dikatakan macam mana istiwa, macam mana, kerana yang dikatakan bagaimana itu marfu', tidak mungkin berlaku kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita katakan istiwa itu duduk, kita katakan istiwa itu bertempat, itu bercanggah dengan pendekatan salafus soleh. Pada masa yang lain, Imam Malik rahimahullah diriwayatkan beliau menerangkan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ni dah sedia maklum, ada disebutkan dalam Al-Quran. Wala yuqalu kaif, tapi tidak ditanyakan pula bagaimana kaifiatnya, ya. Wal kaifu ghairul ma'qul. Dia katakan kaifiat bagi Allah ni sesuatu yang mustahil. Ghairul ma'qul di sini maksudnya mustahil, tidak boleh diterima oleh akal. Bukan sebagaimana yang disalah faham oleh golongan Wahabi, dikata ada kaifiat bagi Allah. Ada kaifiat istiwa tu, tapi kita je tak tahu, kan. Imam Malik sendiri bila mengatakan wal kaif ghairul ma'qul, bermakna mustahil adanya kaifiat, ya, bagi Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu tidak seperti makhluk. Pensyarah kamus iaitu Abul Qasim Al-Asfahani dalam kitab Mufradatul Quran menerangkan innal istiwa'a idza uddiya bi'ala kana ma'nahul istilah. Adapun istiwa bila dijadikan fi'il ta'addi, kan dia ada fi'il muta'addi, dia ada fi'il lazim. Kalau fi'il lazim ni dia tidak ada subject matter dia tak ada maf'ul dia. Tapi kalau muta'addi, dia ada maf'ulun bihi dia. Jadi kalau digunakan ala, istawa ala alal arsy, maka dari segi bahasa itu bermakna istilah, iaitu menguasai. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ia bermakna hafizah, iaitu memelihara, ataupun bermakna qahara. Sebab istiwa ni banyak makna. Kenapa kita nak ambil makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat? Ayat muhkamat tu ayat Quran juga. Jadi pelik. Orang ni kalau nanya, kami ikut Quran. Habis ayat muhkamat bukan ayat Quran. Laisa kamitslihi syai'un tu bukan ayat Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad tu bukan ayat Quran kah? Jadi kalau makna yang masih tidak bercanggah dengan akidah, Allah memelihara arasy, jelas betul. Qahara, Allah menundukkan dan menguasai arasy, betul. Abqa, menetap dan mengekalkan, betul. Maka makna-makna ini adalah makna-makna istawa yang boleh diterima. Kenapa? Kerana tidak membatalkan yang muhkamat. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi." Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Lughawi Abu Mansur At-Tamimi dalam kitabnya At-Tabsirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta arasy menzahirkan kekuasaannya dan bukan mengambil arasy itu sebagai tempat untuk zatnya. Kalau orang yang faham, dia akan faham bahawa arasy ni makhluk Allah. Makhluk berarti diciptakan. Diciptakan berarti dahulu arasy tidak wujud. Selepas Allah ciptakan arasy, barulah arasy wujud. Adakah Allah seperti arasy juga? Iaitu satu masa dahulu Allah tidak wujud, kemudian setelah ada arasy baru Allah wujud? Tak mungkin. Allah wujud tidak ada permulaan. Kerana yang wujud ada permulaan bukan Tuhan. Itu makhluk. Yang ada permulaan tentu diciptakan. Maka Allah wujud tidak pernah didahului oleh tiada. Allah wujud tidak ada permulaan. Jadi Allah wujud tanpa arasy pasti, yakin. Tak mungkinlah selepas Allah ciptakan arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat. Al-yakin la yazulu bisyak. Perkara yang yakin tidak akan hilang semata-mata dengan ragu-ragu. Mungkinkah Allah cipta arasy lalu Allah berada atas arasy? Tidak demikian. Akidah ni bukan main sangka-sangka begitu. Akidah ni keyakinan. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang memahami istawa itu dengan sebagaimana yang difahami oleh golongan Wahabi. Misalnya soalan di sini di muka 111. Bagaimana ulama tafsir ahli sunnah wal jamaah menafsirkan makna istiwa? Mereka menafsirkan makna istiwa dengan makna yang layak baginya, seperti mencipta, menguasai. Sebab di antara sifat Allah adalah Al-Qahir, yang menguasai, Al-Khaliq, yang mencipta. Contohnya Allah Ta'ala berfirman wa barazu lillahi al-wahidil qahhar, yang menguasai. Cuba lihat contoh tafsiran yang diberikan oleh para mufassir yang muktabar. Hati-hati golongan yang baca Quran tafsir sendiri ini bawa kepada sesat. Bukan Quran yang bawa kepada sesat, tapi sikap dia yang mentafsirkan Al-Quran tidak berpandukan kepada ilmu, itu yang membawa kepada sesat. Tafsir Ibn Katsir, apa istawa?
tanpa kaifiat dan tanpa tasbih. Tafsir Al-Qurtubi, penjagaan dan juga penguasaan. Tafsir Al-Kabir, mencipta. Tafsir Al-Jalalain, istiwaan yaliqu bihi jalalu, istiwa yang layak baginya. Tafsir An-Nasafi, berarti menguasai. Tidak ada ulama-ulama tafsir yang muktabar memaknakan istawa dengan makna duduk ataupun memaknakan istawa dengan makna bertempat di atas aras. Tidak ada. Ini kita nak kena jauhilah ya, fahaman-fahaman yang membawa kepada tasbih. Adapun akidah Allah maujudun bila makan, Allah wujud dan tidak bertempat, itu adalah ijma' sepakat ulama semenjak zaman sahabat sehingga sekarang. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq menjelaskan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Dan telah ijma' sepakat ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat dan tidak berlaku pada Allah itu masa. Dakwaan dan jawapan. Golongan yang mengatakan Allah ada tempat, iaitu di langit, berdalilkan firman Allah itu, Ar-Rahman Al-Istawa. Pertama, kita dah terang tadi, ini ayat mutasyabihat. Dalam perkara akidah, ayat mutasyabihat tak boleh dijadikan sandaran. Kerana akidah itu standardnya mesti yakin. Maka dalil akidah mesti dalil yang pasti. Ayat mutasyabihat ada keraguan dari segi makna. Makna lafaz ini tidak jelas kerana istawa ini termasuk lafaz yang mustarak. Satu kosakata yang mempunyai banyak makna. Ia mempunyai 15 makna. Maka menetapkan satu dua makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat tidak boleh. Jika diterjemahkan Allah dengan makna Allah di langit, makna kalau nak pakai literal, nak faham Quran secara literal, akan jadi Quran bercanggah satu sama lain. Ini mustahil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Secara literalnya, zat Allah berada dengan kita di mana kita berada. Itu bukan zat Allah, Ustaz. Wa huwa ma'akum di situ al-ilmu. Ilmu Allah yang berada bersama kita. Maknanya itu takwil. Tak, itu kerana kesesuaian manalah. Itulah orang bagi takwil. Kenapa dia kira macam itu? Itulah orang bagi takwil. Makna zahir, ma'iyah adalah bersama dengan zat. Bila bersama dengan ilmu, bersama dengan kudrah, itu dinamakan takwil. Kemudian ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada perbicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan Allah lah yang keempatnya. Mana Allah ada bertempat bersama dengan kita. Kita tiga orang sembang Allah yang keempat. Tidak demikian. Berarti Allah tahu. Jangan kita sangka kita bertiga saja. Yang keempat tu Allah. Mana Allah tahu. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dalam ayat yang lain, ayat Saffat, ayat 99, Allah berfirman menghikayatkan kata-kata Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim bermusafir, kata beliau, saya akan pergi kepada Tuhan saya. Beliau pergi ke mana? Beliau pergi ke Palestin. Adakah berarti Tuhan kita berada di Palestin? Tidak demikian. Jadi itulah kesimpulannya dalam memahami makna istawa. Ikutlah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu tanzih. Sama ada serah makna istiwa bulat-bulat kepada Allah, Allah yang lebih tahu makna apa, atau kita masih boleh menerima makna-makna yang dari segi bahasanya ada seperti menguasai, menjaga, menggagahi dan sebagainya, dan jelas makna-makna itu tidak bercanggah dengan akidah. Jangan diambil makna-makna zahir yang bercanggah dengan akidah, seperti Allah itu duduk, seperti Allah itu bertempat, kerana itu membatalkan ayat muhkamat. Dan itu adalah orang-orang yang fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang hatinya bengkok, maka mereka ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Waliyazbillah. InsyaAllah akan datang kita akan sambung di muka surat 114 ya, bagaimana memahami hadis Nabi SAW yang dikenali dengan hadis jariyah. Itu dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.